Keputusan juri New York terhadap Roger Ng, apa maksud yang tersirat? Juri Mahkamah Persekutuan di Brooklyn, New York mensabitkan bekas jurubank kumpulan Goldman Sachs Roger Ng atas dua pertuduhan konspirasi untuk melanggar Akta Amalan Rasuah Asing FCPA Amerika Syarikat. Roger Ng melakukan jenayah tersebut melalui rasuah dan meminta kawalan perakaunan dalaman Goldman Sachs serta satu pertuduhan konspirasi untuk melakukan pengubahan wang haram. Wang yang dijara itu daripada dana Wan Malaysia Development Berhad, Wan MDB, yang pengerusi lembaga penasihatnya ialah Datuk Seri Najib Tun Razak yang ketika itu merupakan seorang Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Malaysia. Keputusan hari ini adalah kemenangan bukan sahaja untuk kedaulatan undang-undang tetapi juga untuk rakyat Malaysia, kata Brion Peace, peguam pihak pendakwaan New York dalam satu sidang media. Defendant dan kuncu-kuncunya melihat 1MDB bukan sebagai entiti untuk berbuat baik kepada rakyat Malaysia tetapi sebagai tabung simpanan untuk memperkayakan diri mereka sendiri, tegas beliau. Roger Ng didapati bersalah menggelapkan wang berjumlah 35 juta dolar Amerika, kira-kira 147.8 juta ringgit daripada dana 1MDB dan merasuah pegawai Malaysia dan Abu Dhabi untuk memenangi perniagaan bagi Goldman Sachs. Pendakwa raya berkata Goldman Sachs membantu 1MDB mengumpul sebanyak 6.5 bilion dolar Amerika bersamaan 27.4 bilion ringgit melalui 3 jualan bond, tetapi 4.5 bilion dolar Amerika bersamaan 19 bilion ringgit telah dijarah oleh pegawai kerajaan, juru bank dan rakan sekutu mereka melalui rasuah dan sogokan antara tahun 2009 dan 2015. Dana tersebut diasaskan untuk meneruskan projek pembangunan di Malaysia. Pada 15 Mac 2022 lalu, mahkamah diberitahu pembiaya dalam buruan Low Teck Joe atau lebih dikenali sebagai Jolo mengumpul jumlah terbesar wang hasil penjarahan 1MDB iaitu sebanyak 1.42 bilion dolar Amerika, kira-kira 6 bilion ringgit daripada 3 terbitan bond syarikat milik kerajaan tersebut dalam tempoh 2 tahun. Sementara itu, Najib pula membawa pulang 756 juta dolar Amerika bersamaan 3.2 bilion ringgit yang dimasukkan ke dalam akaun peribadinya daripada syarikat cengkerang Jolo. Semua ini didengar menerusi keterangan Eric Van Don, ejen forensik keuangan Biro Siasatan Persekutuan FBI yang mengesan aliran keluar dana daripada 3 transaksi bond yang telah diaturkan oleh kumpulan Goldman Sachs untuk 1MDB. Untuk rekod di Malaysia, Najib kini sedang dibicarakan atas 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya mendapatkan suapan berjumlah 2.3 bilion ringgit daripada dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram yang membabitkan jumlah yang sama. Pada 7 April lalu, Mahkamah Tinggi diberitahu wang berjumlah 2.28 bilion ringgit milik 1MDB dipindahkan ke dalam akaun peribadi Najib. Bekas pengarah bukan eksekutif 1MDB Tan Sri Ismi Ismail yang juga saksi ke-13 mengesahkan perkara itu ketika dirujuk oleh pendakwaan dengan catat aliran jejak wang daripada 1MDB melalui beberapa syarikat dan individu sebelum berakhir dalam akaun peribadi Najib dengan nombor akaun berakhir 694 dan 880. Ismi yang diperiksa semula oleh Timbalan Pendakwa Raya Kanan Datuk Seri Gopal Sri Ram dirujuk kepada carta yang menunjukkan jejak aliran wang berjumlah 700 juta dolar Amerika daripada dana projek usaha sama 1MDB dan Petro Saudi International Limited PSI berpangkalan di Abu Dhabi yang dipindahkan ke dalam akaun syarikat Gusta Limited dikaitkan dengan Jolo. Sri Ram merumuskan bahawa jumlah 2.28 bilion ringgit yang berdasarkan nilai ketika itu dana dipindah masuk ke dalam akaun Najib antara 2011 dan 2014 dan dipersetujui oleh saksi. Peguam bela Datuk Hariharan Tara Singh mencadangkan bahawa pelaburan antara PSI dan 1MDB membabitkan nilai 2.5 bilion dolar Amerika bukan untuk kepentingan Najib. Sebaliknya memberikan keuntungan kepada kerajaan Malaysia sejajar dengan hasrat syarikat menjalankan kerjasama antara kerajaan atau G2G. Sebelum ini, mahkamah diberitahu melalui kerjasama tersebut 1MDB menyuntik dana berjumlah 1 bilion dolar Amerika sebagai modal permulaan yang dibayar secara tunai, manakala PSI pula melabur menerusi aset yang berjumlah 2 bilion dolar Amerika. Ironisnya, projek usaha sama berbilion itu telah meninggalkan hutang berjumlah 700 juta dolar Amerika. Menurut bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO 1MDB, Datuk Syahrul Azral Ibrahim Halmi dalam keterangan beliau Oktober 2019. Sementara perbicaraan
pembicaraan di Malaysia meleret sehingga menjangkau masa lebih setahun. Perbicaraan Roger Ng di New York hanya memakan masa 2 bulan sahaja. Kes-kes besar ini sukar dan ia sukar untuk dimenangi, kata peguam pihak pembelaan Mark Agnifilo kepada pemberita. Itulah pengakuan peguam Roger Ng sendiri kerana bukti yang sangat kukuh bahawa penjarahan 1MDB benar-benar berlaku. Dalam ulasannya, peguam pendakwa Bryon Peace menegaskan ketamakan adalah tidak baik, terutamanya apabila ia membawa kepada rasuah dan penyalahgunaan, memintas dasar dan kawalan korporat dan pelanggaran Undang-Undang Persekutuan. Dengan keputusan hari ini, mesej yang kuat telah disampaikan kepada mereka yang melakukan jenayah keuangan didorong oleh ketamakan. Anda akan ditangkap, didakwa dan disabitkan kesalahan seperti Ng dan menghadapi hukuman penjara yang panjang. Di Amerika Syarikat, keputusan dibuat oleh juri, iaitu sekumpulan individu yang diberi kewajipan untuk memutuskan fakta mengikut prinsip undang-undang yang ditetapkan dalam sesuatu pertuduhan. Keputusan dibuat atas bukti yang diperkenalkan dan keputusan juri mengenai fakta biasanya muktamad. Adakah kumpulan juri, DOJ, FBI dan pejabat peguam negara Amerika Syarikat membuat fitnah? Maknanya, pertuduhan penyelewengan dana 1MDB bukan satu fitnah seperti yang dicanang oleh kluster mahkamah. Tidak malukah disiratkan oleh pihak Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat DOJ bahawa ada dalam kalangan kita pemimpin yang tamak? Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.